Saya pasti pagi tadi terkocoh-kocoh dekat rumah nak sampai dekat Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai. Jadi semua orang Masjid Al-Mukhlisin ni duduk Alam Damai belaka ke? Ada juga daripada luar Masya-Allah. Jadi saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua jemaah ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah, dan syukur kita dapat hari ini bersama. Kalau tak silap saya, hari ini 19 Syawal, betul? Kan? 19 Syawal dah kita, lebih daripada separuh dah kita menjalani Syawal ini. Namun tajuk memang masih Aidilfitri lagi Aidilfitri, hubungkan silaturahim. Itulah tajuk yang bakal kita bersama-sama bincangkan sehingga jam 11 pada hari ini. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih untuk penganjuran majlis di antara kerjasama pihak Jawi bahagian dakwah dan juga Masjid Al-Mukhlisin. Mudah-mudahan hari ini sesi yang berlangsung akan memberikan manfaat kepada kita semua untuk kita sama-sama menjadikan Aidilfitri ataupun Syawal yang kita sambut sekarang ini bukan sekadar adat Sebab apa sambut Aidilfitri hari ini bukan sekadar kadang-kadang Syawal itu menjadi adat, tetapi Syawal itu kadang-kadang sudah menjadi nilai komersial ibu-ibu. Betul tak? Dia dah menjadi satu perniagaan dah. Sebab orang yang bukan Islam pun kadang-kadang iklan tu apa? Diskaun raya. Jualan raya juga. Sebab apa? Sebab nilai perayaan bukan saja hari raya Aidilfitri, bahkan semua hari raya dekat Malaysia ni. Raya orang putih, Merry Christmas pun dah jadi nilai komersial juga. Kalau kita tengok Deepavali ataupun kongsi pacai juga, semuanya sudah menjadi nilai komersial, nilai perdagangan, nilai perniagaan. Jadi adakah agama Allah ini, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya di sisi Allah itu hanya satu agama, iaitu agama Islam. Ada juga kita perayaan di dalamnya yang merupakan perayaan umat Islam 2 tahun sekali, iaitu Hari Raya Aidul Adha dan Hari Raya Aidilfitri. Dia adakah nilai komersial juga ataupun kita perlu lebih besar lagi daripada itu, iaitu dia adalah suatu adat, dia adalah suatu nilai, ada di sana berniaga, ada di sana perniagaan yang boleh kita kaitkan, dan ada lebih lagi di sana iaitu nilai ibadah. Aidilfitri adalah hari raya di sisi agama, yang mana apabila kita meletakkan dia sebagai satu nilai ibadah, pasti ada kaitan dengan arahan ataupun tegahan daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hari ini alhamdulillah kita berkumpul bersama-sama dalam Dewan Utama Salat Masjid Al-Mukhlisin ini untuk kita memaknai Aidilfitri, apa nilai ibadahnya. Antara yang terbesar ibu-ibu, walaupun kita beraya, yang mana sunat-sunat hari raya tadi ada pada hari raya pertama. Betul kan? Boleh kita sebut sama-sama apa yang sunat, apa yang ada di dalam hari raya pertama. Salat sunat hari raya lagi, takbir raya kan, pada hari raya pertama lagi, mandi sunat hari raya lagi. Apa lagi? Macam dah habis je Ustazah. Maksudnya berkait dengan hari raya tadi tu, pergi ke masjid melalui jalan yang berbeza, balik melalui jalan yang berbeza. Kalau boleh kita berjumpa dengan seramai mungkin orang. Itu dia punya sunatnya pada hari raya tersebut. Sebab itu disunatkan untuk kita melaksanakan sunat hari raya tu di tempat yang lapang. Kalau kita tengok negeri-negeri luar, mereka tak buat dalam bangunan lah, mereka buat di padang, yang mana boleh berkumpul. Hatta perempuan-perempuan yang haid juga digalakkan untuk menghadiri, anak-anak kecil digalakkan untuk menghadiri. Itulah sunat
yang terdapat pada hari raya. Baju-baju sunat juga tu. Sunat je pakai baju baru. Ya. Ikutlah ya, baju bling-bling ke, baju manik-manik. Sekarang tak ada dah manik-manik. Sekarang main batu. Baju batu-batu dan sebagainya. Iaitu adalah sunat untuk kita ya, menghidupkan ataupun kita membezakan hari raya itu berbanding dengan hari-hari yang lain di dalam setahun. Begitu juga dengan kita keluar rumah. Ya, pagi-pagi sebelum kita pergi sembahyang sunat hari raya itu, kita makan dulu. Betul ya? Membezakan dengan raya haji. Kalau raya haji kejap lagi, ya, insya-Allah bulan 6 ini kita akan menyambut hari raya haji, hari raya Aidil Adha. Sunatnya kita tak makan. Sebab dia kita tak ada puasa. Tapi sebab dalam Ramadan ataupun Syawal, kita mendahului dengan puasa, pagi itu sunat makan dulu. Ya, makan tak adalah sampai kenyang dah ustazah tersandar tak pergi pun sembahyang raya dia kan. Itu tak datanglah sunatnya, tapi maksudnya dapat menjamah sedikit sebelum kita pergi sembahyang hari raya juga sunat ya. Itu sunat-sunat Aidil Fitri yang boleh kita rujuk semula ataupun kita boleh hidupkan pada hari raya pertama. Maka hari ini kita hari raya ke-19 19 Syawal dah. Apa yang kita ada di dalam hari raya Aidil Fitri, ada pelbagai ya, ibadah yang mana sangat sinonim dengan Ramadan dan hari raya Aidil Fitri, yang mana di sana kalau boleh kita sebutkan ialah yang paling besar di bawahnya adalah silaturrahim ya, iaitu menghubungkan, menjalinkan, merapatkan, memperelokkan hubungan yang sedia ada ya. Ikutlah hubungan tersebut kadang-kadang diberi nama hubungan kerabat. Betul tak nama dia? Kerabat-kerabat ni sebenarnya dalam bahasa Arab ibu-ibu qarabah. Dia pakai qaf lah, dia tebal sikit. So qarabah asal perkataan qarbun, qarabah. Qarabah tu dekat ibu-ibu. Jadi kerabat maksudnya apa? Dia dekat. Dekat dengan apa? Dekat kalau kita buat kita punya apa kita kata syajaratul nasab. Syajaratul nasab ni maksudnya kita buat pohon nasab, pohon keturunan kita yang paling dekat di atas kita, di tepi kita, di bawah kita, semuanya adalah ahli keluarga. Betul tak? Kalau rakan sekerja jauh ataupun jiran ada jauh lagi, siapa lagi, alumni sekolah jauh lagi, ataupun geng mengaji, kita kan ada banyak-banyak grup kan, macam-macam jenis nama grup, dia lagi jauh. Tapi yang paling dekat dengan kita, qarabah, qurbun, ialah tu yang dekat atas kita tu, iaitu ibu dan ayah ya, furu ataupun usul kita. Kita datang daripada yang atas, ibu dan ayah, atas lagi atuk dan nenek, atas lagi apa namanya? Moyang, atas lagi namanya monyet ni. Saya tahu lah betul ke tak kan. Maksudnya pakai kata itu semua asal kita ya. Dia punya awal-awal kedatangan kita adalah daripada atas. Baik, bawah pula, pergi ke bawah. Bawah kita ini kita namakan sebagai furu'. Furu' ataupun cabang. Lepas daripada kita lahir, kita datang daripada ibu dan ayah, dia punya hasil daripada perkahwinan, di bawah itulah namanya furu', iaitu anak-anak, dan di bawahnya cucu-cucu, di bawahnya lagi cicit-cicit, di bawahnya lagi tak tahulah apa namanya ya. So ci semualah ya. So itu di bawah, cocot ke apa ke tak kisahlah. Maksudnya itu adalah furu' kita ya. Itu yang paling dekat, di atas dan di bawah. Baik, di belah kanan kita ibu-ibu, syajaratul ansab ya. Pohon keturunan kita ni, di belah kanan kita adalah adik-beradik kita. Ya, kita ya, dengan mak ayah kita akhirnya mewujudkan apa? Saudara ataupun saudari, si ibu, ya, sebapa ataupun seibu sebapa kita duduk di belah kanan kita. So ini sangat dekat dengan kita ibu-ibu.
Mereka semua ni yang kat keliling kita ni semua ada hak. Kena ingat. Mereka ni semua punya hak yang mana kita mesti memberikan hak kepada mereka. Adik-beradik kita dan bawah kepada adik-beradik kita yang selevel dengan anak kita, namanya apa? Anak buah, anak menakan, anak saudara. Itu semua sekali kan. Nephew kita semua tu, itu adalah hak-hak yang mesti kita tengok dan lihat. Ada hak silaturrahim, yang mana kerabat paling dekat dengan diri kita, yang mana kita tadi duduk di tengah-tengah. Baik, kita pergi kepada belah kiri kita pula. Belah kanan adik-beradik kita, belah kiri ini ialah pakcik makcik kita. Pakcik makcik kita dia duduk dekat atas sikit. Boleh nampak kita duduk tengah. Pakcik makcik dia duduk satu level dengan mak dengan ayah kita. Yang tadi atas atuk dengan nenek. Atuk nenek kita ada berapa adik-beradik? 4 lah, misalkan kata. Salah seorang ayah kita. Jadi adik-beradik ayah kita tadi duduk tepi sini. Duduk selevel dengan mak ayah kita, tapi dia duduk belah kiri. So adik-beradik mak dengan ayah kita ada, kalau di dalam bahasa Arab, ammun. Ammun yang ini, amu-amu selalu dengar kan. Orang panggil, pergi dekat negara Arab, dia panggil pakcik amu. Amu-amu macam tu kan. Amu ini adalah pakcik sebelah ayah. Dia bezakanlah pakcik belah ayah, amu. Kalau pakcik sebelah ibu, sekejap saya pun lupa. Mana ustaz? Dia panggil apa? Pakcik sebelah ibu? Ada siapa ingat tak? Pakcik juga dalam bahasa Melayu dia sama. Tapi dalam bahasa Arab, dia Allahu Akbar. Lupa pula saya. Mari kita cek sekejap. Ammu dengan pakcik sebelah ibu. Ammu, hamam ke? Pakcik sebelah ibu. Ammati, ammu, ammati. Okey. Pakcik dalam bahasa Arab. Bukan. Sebab dalam bahasa Arab ni, dia memang ada beza. Tak apalah, kejap lagi kita tanya dekat ustaz. Ustaz ada kat sini. Ustaz tak dengar kot. Boleh pula saya lupa ya. Dapat dah. Khalah. Khalun, khalah. Kha alif lam. Jadi kalau dalam bahasa Arab, pakcik belah ibu, pakcik belah mak kita, dia nama dia khal. Kha alif lam. Kalau makcik ataupun adik-beradik mak kita, dia panggil khalah. Pernah dengar? Pernah guna tak? Ammu belah ayah, ammah makcik tapi belah ayah. Khalun pakcik belah ibu dan khalatun makcik sebelah ibu. Kalau Melayu dia sama sajalah, Baik, pakcik makcik kita ni dia ada hak. So dia ni macam maqam dia sama macam maqam mak dengan ayah kita, untuk kita hormati mereka. Untuk kita melakukan kebaikan kepada mereka. Sebab tu antara adat di dalam masyarakat Melayu, bila anak-anak tu sudah bekerja, dia akan bagi duit raya pada pakcik-pakcik. Betul tak? Si ibu ada ada adat begitu. Kenapa Kenapa pula nak bagi kat pakcik dengan makcik? Ada pula yang orang kata belajar kebat dekat sekolah, banyak dia punya tanja dia kan. Ini bukan mak ayah kita, kenapa kena bagi? Kalau kita nak berbuat baik, buat baiklah dengan orang yang ada hak di sekeliling kita dahulu. Kita nak buat baik pada orang lain boleh, tapi yang di sekeliling kita ini, mereka ini perlu kita tengok dan lihat dahulu. Kalau ada hak kebaikan, lihat bagaimana keadaan mereka, tanya khabar mereka. Ini semua ada haknya di dalam silaturrahim. Baik, seterusnya anak-anak kepada pakcik dan makcik. Kita panggil apa? Lost dah kan. Tapi ada juga yang bunyi itu sepupu lah. So ni satu direct dengan diri kita. So mereka pun ada hak juga. Walaupun dengan sepupu,
dari sudut mahramnya, kita boleh kahwin lah dengan sepupu kita ni, tak ada masalah. Tetapi kita ada hak menghormati, ada hak kita dalam kita bertanya khabar. Kalau mereka sakit, ada hak untuk kita ziarah. Dalam hari raya Aidilfitri, kalau kita boleh pergi daripada Johor sampai ke Perlis, takkanlah kita tak boleh nak pergi menjenguk sepupu sepapat kita. Ada hak untuk mereka ini kita hubungkan silaturahim. Dan anak-anak kepada sepupu kita dipanggil apa dah? Macam anak saudara juga dah. Kita panggil dalam bahasa Melayu anak saudara juga. Mereka pun ada hak. Senang kata yang kita bagi duit raya tu lah. Yang kita bagi duit raya semua tu bukan sekadar duit raya sebenarnya, tapi sebenarnya dia mengingatkan kita betapa mereka ini ada hubungan rahim. Ada hubungan rahim. Ada hubungan darahnya dengan kita. Tak maaf saya minum air sikit. Ada yang tengah puasa lagi ke? Ada masih lagi Teruskan untuk sempat lagi lah. Sekarang baru 19. Sempat lagi kalau siapa yang baru nak mula. Dengar-dengar juga ada yang kata, Ustazah tak boleh nak puasa dengan gabung dengan qada. Banyak juga isu-isu setiap kali tahun dia akan timbul isu, boleh ke tak qada nak gabung dengan puasa Syawal. Dalam mazhab Syafi'i memang afdal lah, afdal untuk dipisahkan ibu-ibu. Qada dulu, lepas tu baru sunat Syawal. Tapi harus tidak ada masalah untuk digabungkan. Kerana apa? Melihat kepada masa itu adalah masa yang terhad, dan mungkin qada kita lagi banyak berbanding dengan puasa 6, nanti takut tak dapat juga nak dibuat puasa Syawal tadi, 6 Syawal, maka dibolehkan, tak ada masalah, sambungkan sahaja, gabungkan sahaja niat keduanya. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, qarabah ataupun dipanggil sebagai orang kata bau-bau bacang. Ada orang panggil ini ahli keluarga, ada orang panggil kaum kerabat, tak kisahlah apa pun namanya, tapi yang kita fahami daripada perkataan silaturrahim, iaitu silah ialah hubungan, ar-rahim iaitu kita datang daripada rahim yang sama. Ada kaitannya dengan rahim yang mana mewujudkan nasab tadi, ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Semuanya itu adalah silaturahim yang ada pada diri kita. Dan bagaimana kita tengok dalam silaturahim ini, dia akan menyebabkan banyak perkara terkait dengan hukum agama. Antaranya ialah dari sudut perkahwinan, mana yang kita boleh kahwin, mana yang tak boleh kahwin. Seterusnya dari sudut aurat, mahram. Ini juga ada kaitan dengan nasab ataupun dengan keturunan tadi ibu-ibu, boleh menyebabkan kita mewarisi pusaka, duit-duit tu. Bila seorang meninggal dunia disebabkan silaturahim tadi, ada kaitan dengan harta pusaka. Apa lagi? Pelbagai lagi hak-hak, bukan sekadar hak yang sunat saja, tetapi hak dalam hukum syariat itu, perkahwinan, nasab, aurat, mahram dan sebagainya, dia ada kaitan yang sangat besar dalam agama. Hari ini kita nak tengok apakah Aidilfitri itu akan menghubungkan silaturahim? Jawapannya ya ataupun tidak? Ya, insya-Allah. Betul tak? Sebab jarang sangat kita nak jumpa. Sedangkan sepatutnya bila dengar pakcik sakit, patutnya kena ziarah. Betul tak? Hak sebagai seorang Muslim. Sebab dia bukan orang lain. Tapi kepadatan masa yang ada di dalam kehidupan kita, terutama kita hidup di negara yang sangat mencabar, di negara yang kita kata subhanallah, kadang-kadang rasa macam nak bagi tahu kan, boleh tak kalau satu hari jadi 48 jam? 24 jam macam tak cukup je kan. Nak bagi panjang sikit. Sangat-sangat mencabar ibu-ibu hidup di negara kita, dan sebab kita bekerja sahaja paling kurang 8 jam.
Campur jam pergi dan balik 10 jam untuk kerja saja. Betul tak? Tidur malam kita ambil lah 6 jam. Sudah 16 jam. Jangan kata pakcik, anak kita pun tak puas cakap dengan kita. Betul tak? Cucu kita pun, kalau tak betul-betul, kalau yang duduk jauh ibu-ibu, tak puas main. Tengok-tengok lah, hai besar dah cucu aku. Tak sempat nak menikmati waktu dia kecil. Kalau yang duduk jauh ibu-ibu. Tengok-tengok datang lah dah merangkak. Tengok-tengok datang lah dah berjalan. Tengok-tengok datang dah sekolah dah. Subhanallah. Sangat mencabar. Ya, berbanding dengan negara-negara yang dia punya cara hidupnya adalah santai. Ya, cara hidupnya dia bukan bekerja 8 ke 5 tapi hidupnya santai, ya. Dan memang mereka ada masa yang banyak untuk berziarah ibu-ibu. Dia macam orang kampung dululah. Orang kampung dulu kan kerja kampung. Jadi kadang-kadang ibu-ibu, orang kampung ni kalau lahir seorang saja dalam kampung tersebut, memang dah semua datang, betul tak? Sekarang ni duduk satu apartmen, lahir ke mati pun kita tak tahu, betul tak? Sibuk punya pasal. Cara hidup zaman kini. Tapi ada tempat-tempat yang masih lagi cara kehidupannya santai, yang ini mereka mungkin kalau sakit ziarah. Kalau mereka dengar meninggal ziarah, dengar melahirkan ziarah. Kalau meninggal tu bukan sahaja datang waktu ziarah, waktu meninggal tu 40 hari. Lepas tu nanti 100 hari kumpul lagi. 1000 hari kumpul lagi ibu-ibu, subhanallah. Ya, yang saya cerita ini adalah daripada kisah yang sebetulnya yang berlaku sekarang ini. Ya, kerana saya ustaz suami daripada orang Yaman, mereka kehidupannya begitu, tidak kelang kabut macam kita dekat Malaysia. Di Indonesia, ya, mak saya sendiri pun kehidupannya begitu, subhanallah. Sangat-sangat hidup dengan masyarakat. Tapi saya rasa kat Malaysia nak bernafas pun tak sempat. Punya dahsyat. Kat Malaysia nak bernafas pun tak sempat. Subhanallah. Ya, inilah cabaran. Hari raya ialah rahmat dari Allah untuk orang Malaysia. Rahmat. Sebab pada hari raya, lagi-lagi tahun 2023, Masya Allah, hari raya jatuh hari Sabtu. Jumaat dah dapat cuti daripada Perdana Menteri. Lepas tu sambung pula Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Itu memang okey lah, seronok lah. Campur pula anak-anak cuti sekolah kan. Anak-anak baru naik, campur raya, apa orang kata, hari buruh dan hari raya Selasa tu baru naik. Panjang, ramai yang bercuti panjang pada tahun ini. Jadi masa yang digunakan itu boleh kita berikan hak kepada ahli keluarga. Boleh kita berikan hak kepada kaum kerabat kita. Untuk kita menjadi orang yang insya-Allah mendapat, ya, salah satu daripada jalan ke syurga itu ialah melalui silaturahim. Subhanallah. Rupanya orang yang memutuskan silaturahim, kita cerita pasal orang yang putus silaturahim pula, dia adalah merupakan jalan mengharamkan dia untuk ke syurga. Allahu Akbar. Berapa ramai pada hari ini yang bergaduh kerana perkara kecil-kecil, betul tak? Dalam jemaah kita hari ini berapa orang? 50 orang kot saya rasa, ya. Kalau yang ada lah boleh angkat tangan. Yang tak ada masalah dalam keluarga besar dia, boleh angkat tangan tak? Nak tengok berapa ramai. Yang tak bergaduh, yang baik, ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Ada Masya Allah. Ada lagi yang lain? Boleh angkat tangan? Saya nak tengok. 2, 3, 4. Masya Allah. Ini keluarga contoh lah. Saya rasa ni boleh dapat anugerah keluarga mithali. Subhanallah. Memang mesra, kan? Saling bertolak ansur. Ya Allah, saya suka sangat kalau tengok orang boleh berkeluarga dalam keadaan yang penuh harmoni. Suka sangat. Tapi kebanyakannya adalah daripada 45 kita, daripada 50 orang ni. Iaitu apa? Adalah juga ustazah. Yang ni kenapa bergaduh? Mengajuk. Bawa hati. Bawa rasa pindah, tak balik-balik dah, tak raya dah. Ada tak? Ada. Yang ni kenapa pula mengajuk?
Kenapa pula tak bertegur siapa? Tanah ustazah. Bab-bab keuangan, bab-bab harta pun kadang-kadang memutuskan silaturahim. Yang ini pula kenapa pula tak bertegur siapa? Dia tu hati tisu ustazah. Orang tak maksud pun tapi dia dah terasa dah. Oh, macam tu ceritanya. Kan? Sensitif tertinggi pula. Jadi pelbagailah ibu-ibu ya, sebab ni bergaduh sebab engkau asyik aku je, engkau tak buat pun. Kan? Aku je balik kampung, aku je masak, engkau tak masak. Jadi pelbagai perkara. Namun kita nak bagi tahu orang yang menghubungkan silaturahim ialah orang yang cuba ya, walaupun tidak berhubung silaturahim tadi, tapi dia cuba untuk menyambungkan, dia sudah terkira sebagai orang yang menghubungkan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim ialah orang yang cuba untuk meneruskan permusuhan dalam kalangan kaum kerabat, tidak bertegur sapa, ya, tidak ingin bercakap, ya, meninggalkan terus hubungan persaudaraan tersebut kerana apa? Kerana marah, kerana dendam, bukan kerana tak sempat, ya. Bukan kerana kesibukan, tak, tapi kerana marah tadi, itulah menjadikan seorang itu terhalang untuk ke syurga Allah kerana apa? Dia telah memutuskan silaturahim. InsyaAllah kita nak tengok beberapa ayat pada hari ini, ya, iaitu yang pertama, kita nak mengambil ya suatu nilai silatul arham ataupun hubungan silaturahim tadi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1. Boleh ibu-ibu ya? Kita sambil hari ini nak tengok di dalam ya, ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jom, siapa yang ada apps Quran boleh buka dahulu surah An-Nisa ayat 1. Ya. Kita nak baca dan kita nak tengok terjemahannya. Dah buka dah? Dapat? Kalau nak ada Quran, nak buka kiri, nak ambil ke kiri kanan tu pun boleh juga. Kalau kita nak buka pada telefon pun boleh. Surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa surah ke berapa ibu-ibu? Kira baliklah kan. Al-Fatihah yang keempat. So surah An-Nisa yang bermaksud wanita, yang bermaksud perempuan-perempuan, ya, yang merupakan surah yang sangat banyak di dalamnya isu berkaitan dengan al-arham, iaitu dengan hubungan nasab. Sebab dalam surah An-Nisa cerita banyak sangat tentang hubungan mahram, siapa yang mahram kita, siapa yang bukan mahram. Dalam surah An-Nisa cerita tentang pusaka. Berapa? Az-zakaru mithlu hadzil unthayain. Orang lelaki dapat 2 bahagian berbanding dengan orang perempuan yang dapat 1 bahagian. Juga dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa banyak menceritakan tentang hak-hak wanita. Ya, sebab itu diangkat surah An-Nisa ini sebagai nama surah. Okay, jom kita tengok sama-sama. Ayatnya berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Boleh saya minta ibu-ibu ada yang boleh bacakan terjemahannya? Salah seorang? Ada? Ada terjemahan kan? Akak boleh? Sila puan kita.
Masya Allah, sadaqallahul azim. Ayat ini ibu-ibu, ayat seruan. Kalau kita nak baca Quran, ibu-ibu, kita baca Quran bagus, sangat bagus. Dan kita dituntut juga bila kita baca ayat, kita nak tengok sedikit apa maksud ayat tersebut. Ya? InsyaAllah pada terjemahan macam puan kita bacakan tadi, puan apa namanya? Zainun? Puan Zaitun, Masya Allah. Senang nak ingatkan, watini wa zaitun. Puan Zaitun. Pohon yang barakah. Okey. Bila kita baca Quran, terjemahan yang Puan Zaitun bacakan tadi, membantu kita untuk pergi proses seterusnya namanya tadabbur. Okey. Tadabbur ini ibu-ibu, dia akan menghidupkan hati kita. Dia akan menghidupkan rasa kita yang mungkin mandam tadi, dia akan boleh kita segarkan dengan tadabbur. Sebab kalau kita cerita pasal arham, cerita pasal silaturahim, benda yang, alah saya dah biasa dah. Tapi bila kita tadabbur silaturahim dalam ayat Quran, Masya Allah, dia macam suatu charge, ya, refresh kepada hubungan tersebut. Baik. Bila kita tengok antara cara lah ibu-ibu nak tadabbur Al-Quran, kita memang, saya dan Ustaz sendiri, Dr. Muntasir, kami memang buat buku Easy Tadabbur, yang bagaimana cara untuk mudah, easy, yang mudah lah untuk tadabbur. Antara caranya ibu-ibu boleh kelaskan dahulu, bila ya ayyuha, ini namanya ayat seruan. Lepas pada ayat seruan, sama ada ayat seruan tu kepada orang yang beriman ataupun ayat seruan tu kepada orang Muslim, ataupun ayat seruan tu kepada orang yang bertakwa ataupun kepada manusia. Macam dalam ayat ni seruannya kepada manusia. An-nas. An-nas maksudnya human. Surah yang terakhir dalam Quran, surah apa? An-nas. Sama kan? Jadi Allah panggil sekalian manusia. Semua manusia Allah panggil. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Okay? Selepas ayat seruan, pastinya ada perintah ataupun larangan. Either one. Selepas pada ayat seruan, mesti ada seruan, perintah ataupun larangan. Baik. Dalam ayat ni, ittaqu rabbakum. Ibu-ibu pilih apa? Dia Allah bagi perintah ke ataupun larangan dalam ayat ni? Perintah. Okay, cantik. Ada juga ayat yang Allah bagi larangan. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, kamu jangan makan, ya, harta orang lain dengan batil, dengan cara yang salah. Itu maksudnya selepas seruan datang larangan. Ini perintah. So kalau kita buat nota, dalam ayat ini apa perintahnya? Takwa. Allah suruh kita jadi orang, jadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Bila ibu-ibu kita mampu untuk menjadi orang yang bertakwa, settle cerita. Sebab tu puasa kita hari tu, la'allakum tattaqun. Puasa kita matlamatnya nak hasilkan manusia yang bertakwa, yang ada sifat sedikit takwa dalam hati. Sebab takwa ni orang kata final lah, yang paling tinggi. Kalau siapa bertakwa, insya-Allah amalan dia diterima. Kita beramal banyak, tapi tak pasti kita ni orang bertakwa ke ataupun tidak. Sedangkan Allah kata apa? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Sebab tu perintah untuk takwa sentiasa diulang di dalam khutbah Jumaat, menjadi rukun di dalam khutbah. Dalam ayat Allah banyak kali Allah suruh bertakwalah, bertakwalah. Sebab apa? Takwa ni menyelamatkan kita. InsyaAllah jom kita tengok lagi. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, wahai manusia.
Tuhanmu yang mana? Allazi. Allazi maksudnya yang. Apakah ciri-ciri Tuhanmu yang menjadikan kamu? Allazi khalaqakum. So kita bukan jadi daripada monyet, ibu-ibu. Macam mana teori Darwin. Dia kata kita ni adalah revolusi daripada kera. Depa lah kok, kita tak. Kita tidak. Ayat ini membuktikan bahawa allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Kita dijadikan daripada satu jiwa. Siapa satu jiwa tu? Siapakah orang itu? Ya, betul. Terjemahan, kalau ibu-ibu tengok ada dia dalam kurungan. Betul tak? Dalam kurungan tu dia tulis Nabi Adam. Dalam ayat Quran ada tak Nabi Adam? Ada ke? Tak ada. Itu peranan terjemahan ibu-ibu. Terjemahan dia membantu kita untuk memahami ayat menurut tafsiran yang betul pada ayat tersebut. Okey? So yang dalam kurungan tu dia maksudnya perkataan tu tak ada. Tapi ditambah menambah kepada maksud tafsiran ayat. Tafsiran dia lebih besar lagi lah daripada terjemahan. Jadi dimasukkan sedikit dan diletakkan dalam terjemahan tu, ya, kita kata dalam kurungan. Iaitu Nabi Adam alaihissalam. Kita semua berasal daripada Nabi Adam. Dan mana Nabi Adam juga itu, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pasangannya, wa khalaqa minha, khalaqa cipta. Allah menciptakan daripadanya, iaitu min nafsi wahidah, iaitu daripada jiwa yang satu, iaitu Nabi Adam, ya, yang dikatakan dalam riwayat diambil daripada tulang rusuk Nabi Adam itu untuk diciptakan pasangannya. Sebab tu orang perempuan tempat yang paling tenang untuk orang perempuan itu, the most healing place lah, ya. Bukanlah Melbourne ke, ya, ataupun nak pergi mana lagi kan, pergi Hawaii ke, saya nak healing. Tempat perempuan, tempat paling healing untuk dia adalah di dada suami. Betul, Ustazah, betul. So kalau rasa stres sangat tu, masuk dah lama lah tu tak kena peluk kan. Sebab dia paling dekat dengan tulang rusuk suami. Nak test ke? Balik ni boleh test ibu-ibu. Sebab tu orang kata, kalau orang perempuan tu asyik marah-marah aja tu, jadi suami tu bawa-bawa lah peluk isteri tu, dah lama tak kena peluk. Betul, ini tempat yang paling tenang untuk seorang isteri, iaitu berada di dalam pelukan suaminya ataupun dada suaminya. Orang lelaki, tempat mana yang paling healing untuk orang lelaki? Di dada isteri pula. Tidak, ibu-ibu tidak. Tak healing pun dia kan. Orang lelaki adalah daripada tanah. Kerana Nabi Adam itu dijadikan daripada tanah. Seorang lelaki, kalau tempat yang paling healing untuk orang lelaki apabila dia kembali kepada asal kejadian dia. Sama ada dia buat pertanian, kan? Ataupun ada refleksi yang kadang-kadang pagi-pagi tu kena jalan atas tanah dulu kan. Maksudnya kena pergi kepada tanah asal kejadian kita. Kita tak pagi-pagi cari handset. Betul tak? Pagi-pagi cari cek surat khabar kalau zaman dulu lah. Sekarang taklah kan, cari handset belaka. Jadi itu adalah tempat yang paling tenang untuk orang lelaki mengikut kepada kejadian mereka lah, ya. Baik, seterusnya wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Daripada lelaki dan perempuan pasangan tadi, Allah membiakkan zuriat lelaki dan perempuan. Maka dalam ayat ini menunjukkan kepada lelaki dan perempuan itu adalah mutasawiyan fil marhala fid daur. Lelaki dan perempuan adalah kejadian yang sama. Tidak ada yang lebih ataupun yang kurang, kerana kedua-duanya Allah jadikan untuk menghuni muka bumi Allah ini dengan peranan masing-masing. So tak payah bergaduh lah. Orang lelaki lagi bagus, yang perempuan lagi bagus. Saya pernah pergi satu, sebenarnya tengoklah bukan pergi. Dia nak pergi toilet ibu-ibu. Okay? Toilet tu belah lelaki, belah kiri kalau tak silap ya.
Jadi dia tulis situ man to the left. Okay? Man to the left. Jadi orang lelaki punya toilet belah kiri. Yang perempuan jadi belah kanan lah ibu-ibu ya. Patutnya woman to the right. Macam tu lah kan. Tapi dia buat lain sikit ibu-ibu. Woman always right. Okay. So perempuan memang dia salah pun dia akan betul jugalah. Itu dia ya. Jadi ramailah yang bergaduh disebabkan gender. Kau lebih bagus, aku lebih bagus. Tak akan pernah selesai. Kerana lelaki dan perempuan itu adalah bukan untuk is to compete but is to complete. Ya, dia bukan untuk menyaingi lelaki lebih bagus atau perempuan lebih bagus, tapi dia adalah untuk melengkapi antara lelaki dan perempuan. Okey? Baik. Fokus ataupun syahid daripada ayat ini adalah pada bahagian ini. Bahagian yang bawah ni. Yang tadi tu dia berkaitan dengan kejadian manusia, dia berkaitan dengan pasangan, berkaitan dengan keturunan manusia di sana. Kita nak fokus kepada al-arham, iaitu bermula daripada wattaqullah. Sekali lagi Allah ulang, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Allazi tasaaluna bihi wal arham. Yang mana dengan nama Allah itulah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya. Kita nak meminta sesuatu ibu-ibu, ya, kita nak mohon hajat, kita nak doakan, minta sesuatu pada Allah, kita sebut apa? Kita puji dulu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji Allah dulu, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kadang-kadang kita sebut lagi apa kelebihan-kelebihan, sifat-sifat asma Allah. Ada satu doa tu kadang-kadang memang sangat sedap. Di dalam doa, kau tak silap, Izib Bahab kau tak silap ya. Sebelum kita nak meminta itu, kita puji Allah. Wahai Allah yang menggerakkan awan. Wahai Allah yang menjalankan bahtera di atas lautan. Wahai Allah yang menguasai alam semesta. Ya Allah, bantulah kami, baru kita sebut hajat kita. Betul tak? Nak bagi tahu apa? Hajat kau tadi tu kecil je. Awan yang tinggi itu pun Allah yang gerak. Lautan yang luas itu, ada sebuah kapal di atasnya, itu juga Allah yang gerakkan. Jadi hajat kita tadi tu, ya Allah, sikit sangat. Bila kita nak mohon ibu-ibu, kita akan puji, kita akan sebut nama Allah. Bila kita sebut nama Allah, akan mendekatkan untuk doa kita itu dimakbulkan oleh Allah. Minta dari Allah. Kalau orang sakit, kan? Orang sakit nak minta sembuh, dia minta dari Allah. Sebut-sebut Allah dahulu. Barulah dia minta apa yang dia kehendaki daripada diri dia, iaitu ya Allah, kan, aku yang lemah ini ya Allah memohon daripadamu untuk ya Allah kau angkatlah sakitku. Kan? Sebab itu menyebut nama Allah di dalam doa kita merupakan suatu perkara yang dituntut dan sunat untuk kita lakukan bergantung tengok kepada surah An-Nisa ini ayat 1. Wattaqullah allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan wal arham itu ialah syahid kita, iaitu serta peliharalah hubungan silaturrahim. Ya. Yang mana hubungan silaturrahim ini adalah suatu yang kita orang yang manusia yang paling dekat dengan kita, kadang-kadang kita tak minta daripada Allah, tapi kita minta kepada orang yang dekat dengan kita. Siapa? Antaranya adalah ibu dan ayah, betul tak? Kita nak satu, kita minta kat ibu dan ayah. Kan? Mak boleh tak mak tolong? Kan? Kak Cik ni nak beli rumah tapi tak ada deposit. Minta kat mak kita. Sebab apa? Dia paling dekat. Kadang-kadang anak kita, contoh anak kita kecil lagi, anak kita nak sesuatu. Dia bukan minta kat siapa? Minta kat mak ayah lah kan.
ibu hari ni cantik sangat. Adalah tu dia nak minta tu kan. Kenapa sebelum ni ibu tak cantik ke kan? Adalah tu dia nak minta kepada kita. Jadi orang ataupun kebanyakan daripada manusia bila dia nak meminta dengan arham tadi menjadi orang ataupun objek yang dia paling dekat untuk dia meminta tolong, untuk dia meminta pertolongan, untuk dia meminta hajat yang mana dia usahakan ataupun dia inginkan. Jadi ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, disebabkan itulah ya untuk kita menjaga ya dari sudut rezeki kita, kena hubungkan silaturahim. Siapa yang menghubungkan silaturahim, insya-Allah Allah akan meluaskan rezeki dia. Tapi orang yang suka bergaduh dengan dia punya kaum kerabat dia, kita tengok rezeki dia mahal. Rezeki dia sangat-sangat mahal. Ya, dalam satu buku ibu-ibu karangan Imam Bukhari, nama dia Al-Adabul Mufrad. Ibu-ibu pernah baca buku ni? Tak pernah jumpa lagi ya. Kita ada ma'rad kan? Kita ada pameran buku antarabangsa di Kuala Lumpur 26 April sampai 26 Mei sampai 4 Jun. Saya jemputlah ibu-ibu untuk ke booth. Saya tak ingat nama booth berapa. Saya pun akan bersama juga di PBA KL untuk tahun ni, untuk kali pertama. Kami ada 2 buku lah. Buku Izzi Tadabbur dan buku Petunjuk Nabi. Dan ibu-ibu bolehlah ya, kalau kita pergi mencari ibu-ibu, cuba cari buku-buku yang boleh membantu iman kita. Antara buku yang boleh membantu iman kita ibu-ibu ialah buku-buku yang mana dia adalah asas di dalam agama kita. Pada saya ibu-ibu, bukan tak bagus buku-buku yang baru ni, tapi buku baru kita boleh beli. Tapi buku-buku daripada ulama'-ulama' kita terdahulu, ini lagi patut kita beli. Tapi tak ada orang promosi kecuali kita yang kena faham. Betul tak? Sebab macam orang yang sekarang ni, dia tulis buku dia promote buku dia lah, betul tak? Tapi buku-buku dahulu kita kena ada ilmu. Contohnya buku Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari, dia tulis buku Sahih Bukhari. Hadis kan? 6,000 lebih ibu-ibu. Bila dia tulis buku tu, dia mengumpulkan hadis-hadis yang sahih sahaja, dia sangat letak suatu nilai yang tinggi. Kalau hadis itu tidak sahih, dia tak masukkan di dalam Jami' Al-Bukhari ataupun Sahih Bukhari. Tapi Imam Bukhari nampak ada banyak sangat hadis berkaitan dengan silaturahim yang mana tidak sampai tahap sahih tapi penting. Sangat penting. Maka Imam Bukhari dikumpulkan dengan buku lain, itulah tajuk dia Al-Adabul, adab lah sebenarnya, Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Ini ada kat mana? Dekat Galeri Ilmu ada yang terjemahan punya warna hijau. Jadi ibu-ibu boleh dapatkan buku-buku macam ni, bagus. Imam Bukhari kumpulkan hadis berkaitan dengan silaturahim. Dia start daripada birru walidain, iaitu buat baik pada ibu dan ayah. Jadi ibu-ibu, kita buat baik pada atas tadi, ingat balik kita punya pohon nasab tadi, belah atas ibu dan ayah juga adalah silaturahim. Buat baik pada ibu dan ayah, wabil walidaini ihsana, dan ibu dan ayah kamu hendaklah kamu melakukan kebaikan kepada mereka, adalah perintah daripada Allah kerana dia adalah cebisan daripada al-arham. Okey? So ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah yang mana kalian sebut-sebut tatkala kalian nak meminta sesuatu daripadanya, dan jagalah hubungan silaturahim ini, kerana hubungan silaturahim ini akan membawa kalian sama ada membawa jalan kalian ke syurga ataupun akan memutuskan kalian daripada tercium bau wangi syurga. Na'udzubillah min zalik. Jom kita tengok lagi, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawas segala perbuatan yang kita lakukan, iaitu wa innallaha kana 'alaikum raqibah. Raqib ini maksudnya yang sentiasa memerhatikan. Allah sentiasa mengawasi.
Allah sentiasa mencatat segala amalan perbuatan kita. Jadi tak kala ibu-ibu kita nak keluarkan perkataan yang memutuskan silaturahim antara kita dengan adik-beradik, antara kita dengan kaum kerabat kita, ingat bahawa perkataan kita itu akan dihisap oleh Allah. Tak kala kita bersabar ibu-ibu terhadap kesakitan yang kita hadapi dengan sesuatu yang kita uji daripada ahli keluarga kita. Contohnya ahli keluarga kita musuh dengan kita. Ada tak orang yang macam tu ibu-ibu? Dimusuhi oleh ahli keluarga dia. Apa dia kena buat? Apa dia kena respon? Dah orang musuh dengan saya ustazah, saya pun angkat kaki lah ustazah. Ayat ini maksudnya dia tidak rasa diperhatikan oleh Allah. Tak kala semua ahli keluarga kita bermusuh dengan kita, kita buat apa? Sabar. Sabarlah. Tak apalah. Sebab apa? Sebab mereka ni ahli keluarga aku. Mereka ni adalah silaturahim yang ada kaitan dengan diri aku. Aku akan terus sabar. Apa orang buat pada kita? Senyum je ibu. Apa orang buat pada kita? Tak payah balas. Kalau kita kata, kita bercakap, mungkin akan jadi lagi panjang ceritanya. Jadi diam je lah ibu-ibu. Diam dan maafkan. Oh ustazah, macam tu lemak lah dia orang. Biarlah dia lemak asalkan kita ke syurga. Syurga itu lebih mahal. Sabar itu akan dibalas hanya satu, iaitu dengan syurga Allah. Kenapa Allah dah menunjukkan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kerana di dalam hubungan silaturahim ada dia punya perkara yang perlu kita lakukan, ada yang perlu kita tinggalkan. Iaitu apa? Jangan memutuskan silaturahim. Jangan bergaduh dengan ahli keluarga. Hendaklah kita berlapang dada dengan mereka. Sebab mereka ni ada 1000 orang, 1000 kepala. Ada 5 orang, ada 5 kepala. Sabarlah kita. Allah jadikan jari itu semuanya berbeza, betul tak? Jari kita ni ada yang gemuk, yang ni. Ada yang kurus, yang ni. Ada yang tinggi, panjang, yang ni. Semua lain. Jadi inilah adik-beradik kita, ibu-ibu. Inilah pakcik-makcik kita. Semua tak sama. Tapi kelima-limanya berbeza asal tangan yang sama, betul tak? Asal jari ataupun tangan yang sama. Semuanya asal daripada mak dengan ayah, atuk dengan nenek. Jadi tak apalah perbezaan tadi untuk kita raikan. Beginilah manusia. Allah jadikan berbeza. Maka besarkan jiwa kita, lapangkan hati kita. Terima je. InsyaAllah. Kan yang penting aku bukan nak hubungkan ataupun nak tegakkan kebenaran, tapi yang penting aku menegakkan hak Allah di dalam hubungan silaturahim. InsyaAllah sikit lagi ibu-ibu, kita akan pergi kepada ayat lagi satu, iaitu surah Muhammad ayat 22. Cari dahulu surah Muhammad ayat 22. Ini adalah kita kata imbalan ataupun kesinambungan daripada ayat surah An-Nisa tadi. Surah An-Nisa Allah suruh kita hubungkan silaturahim. Dalam surah Muhammad ayat 22 Allah bagi tahu ayat 22 dan 23, siapa yang memutihkan silaturahim apa dia akan dapat. Oh, ini takut ibu-ibu. Ya Allah. Sebab tu bila baca Quran, kita tadabbur, dia akan memberikan kepada hati kita ni suatu amaran. Okey, tadi kita dah Allah suruh kita seronok lah kan? Seronok. Tapi ada di sana peringatan, iaitu membuatkan hati kita jadi berhati-hati tiap perbuatan yang kita nak lakukan. Jom kita tengok dahulu. Dah jumpa dah ibu-ibu? Surah berapa tu? Surah Muhammad, surah ke berapa? Surah ke? 7? 40? 47. Okey, 47. Betul. Surah 47. Baik. Surah ke-47 ayat 22. Okey, kita baca dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Ayat 22, ayat 23. Ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Sadaqallahul azim. Boleh Kak Zaitun, Puan Zaitun boleh bacakan terjemahannya? Ayat 23. Allahu Akbar. Takutnya ya. Pada ayat 22, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada manusia. Manusia lah ibu-ibu ya. Fahal asaitum in tawallaitum. Sekiranya kamu nanti diberi kuasa. Jika kamu diberi kuasa atas muka bumi ini. Ya, manusia di atas muka bumi ini dia khalifah. Betul tak? Dia adalah ketua. Dia adalah pentadbir muka bumi ini. Apatah lagi yang diberikan jawatan. Dia sebagai seorang ketua keluarga. Dia sebagai seorang pemimpin masyarakat. Dia sebagai seorang ketua negara. Dia sebagai seorang ketua empire. Mereka ini apabila diberikan jawatan, apa yang mereka akan lakukan? Intawallaitum, dan mereka berpaling. Mereka tidak taat kepada perintah Allah bila mereka dapat jawatan. Dan apa tanda mereka tidak taat kepada perintah Allah? An tufsidu fil ard. Fasada maksudnya rosak. Ibu-ibu, fasada maksudnya rosak. Jadi an tufsidu, mereka melakukan kerosakan atas muka bumi ini. Dulu saya fikir bila melakukan kerosakan atas muka bumi ini secara zahir, vandalisme lah, betul tak? Merosakkan harta benda awam, kan? Ataupun buang sampah di jalan tu elok-elok ni, kita buang sampah atas perjalanan. Itu maksud antufsidu fil ard. Tapi rupanya ibu-ibu, bila kita belajar ibu-ibu lebih dalam lagi, maksud antufsidu fil ard, melakukan kerosakan di dalam muka bumi ini, iaitu dengan melakukan dosa dan maksiat. Oh, rupanya yang menyebabkan bumi ini rosak adalah dosa daripada tangan manusia itu sendiri. So kita fikir dosa ni antara kita dengan Allah je kan? Tapi sebenarnya dosa itu merosakkan muka bumi ini. Kita boleh tengok bagaimana umat Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Allah bagi banjir? Banjir bah yang cukup besar. Air daripada langit turun, air daripada bumi keluar. Air tu ibu-ibu dikatakan sampai berapa kaki sahaja lagi akan mencecah langit. Betapa penuhnya muka bumi ini dengan air. Sebab apa tu? Nak tanya puncanya apa ibu-ibu? Yang rosak belaka bumi ini, sampai masa tu Kaabah pun terpaksa dibangunkan semula waktu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapaknya ada tapi Kaabahnya dah rosak kerana bah yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Boleh bagi jawapan pada saya apa punca Allah bagi banjir tu? Sebab umat Nabi Nuh alaihissalam buat dosa yang paling besar, iaitu dosa pertama atas muka bumi ini, iaitu yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh, iaitu menyembah berhala. Masa zaman Nabi Idris alaihissalam, umatnya baik, nakal ada juga yang nakal. Umat Nabi
Adam alaihi salam tak ramai, anak-anak Nabi Adam sahaja. Ada tak dosa? Ada juga anak Nabi Adam yang cerita pasal Qabil dan Habil tu kan. Nakal-nakal macam tu lah ibu-ibu. Tapi tak ada yang sampai menyembah selain daripada Allah. Tak ada yang menyembah berhala ibu-ibu. Tapi bila tang umat Nabi Nuh alaihissalam yang Allah marah sangat tu, mereka adalah generasi pertama yang menyembah berhala. Maka Allah SWT nak bersihkan dunia ini daripada pensyirikan yang sangat besar, iaitu menyembah berhala. Allah bersihkan dengan memberikan banjir besar. Ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa banjir itu berlaku? Kerana dosa. Betul tak? Kerana maksiat kepada Allah. Jadi hari ni kalau kita tengok kenapa berlaku ataupun manusia melakukan kenapa alam ini berlaku sesuatu yang banjir ataupun kita kata gempa, kita kata panas. Sekarang ni kita panas, betul tak? Sebab tu kita digalakkan, kita berapa hari dah tak hujan? 3 hari dah kan? 3 hari dah tak hujan. Dikatakan lebih panas lagi nanti bulan Jun nanti. Lagi panas lagi. Kenapa bumi jadi makin panas? Sebab dosa kita. Dosa kita. Sebab tu solat istisqa, solat minta hujan tu, disuruh kita semua ni datang dalam keadaan baju yang paling buruk lah. Kalau tak ada baju buruk, baju baru tu terbalik ibu-ibu, pakai terbalik. Macam tu sunat dia. Sebab nak bagi tahu kamu ni nak minta daripada Allah ni, biar kamu ni sedar diri, kamu ni hamba. Barulah Allah akan turunkan hujan. Solat ramai-ramai. Dan solat itu mesti dibuat di kawasan yang lapang. Ya, dalam solat itu kena minta istighfar, minta ampun daripada Allah. Sebab kalau kita minta ampun pada Allah, di sanalah Allah Subhanahu Taala akan memakmurkan balik muka bumi ini. Subhanallah ibu-ibu, dosa dan maksiat adalah penyebab ataupun merupakan kerosakan di atas muka bumi ini. Baik, kita tengok seterusnya. Wa tuqatti'u arhamakum. Dan kamu memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Jadi memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat, adakah dia adalah dosa? Ya, dia dosa. Tapi kenapa disebut dua? Betul tak? Tadi wa tufsidu fil ard maksudnya dosa dan maksiat kan? Dan kemudian Allah sebut lagi, tapi Allah takhsis. Allah mengkhususkan kepada dosa yang satu ini, iaitu dosa memutuskan silaturahim. Why? Sebab dosa ni terlalu banyak sangat berlaku atas muka bumi. Atas muka bumi ni terlalu banyak sangat orang yang suka memutuskan silaturahim. Maka Allah nak tahzir, memberikan satu peringatan kepada kita dalam ayat 23 ialah akibat. Ibu-ibu boleh tulis ayat 23 surah Muhammad, itu adalah akibat kepada dua dosa, iaitu dosa melakukan dosa dan maksiat dan juga dosa memutuskan silaturahim. Apa dia punya akibat dia? Laknat Allah kepada mereka. Ulaika allazina la'anahumullah. Mereka itu akan mendapat laknat dari Allah. Allahu Akbar. Apa maksud laknat? Lahabau. Itu orang Melaka. Orang Melaka kan? Lahanat engkau kan? Kita baru datang, dia dah lahanatkan kita ibu-ibu. Rupanya bahasa dia memang macam tu. Tapi kita kalau orang tak biasa, orang kata laknat betul kau ni, marah tak kita? Ya Allah, terasa hati kan? Sampai hati kau cakap aku laknat. Sebab laknat ni benda besar ibu-ibu. Marah ni dia kecil tau. Marah ni kecil. Kalau laknat ni besar lagi. Sebab tu antara sumpah laknat itu, kerana apa? Sumpah laknat itu akan memberi, kau ni hati-hati kau nak sumpah ni, laknat Allah ke atas diriku. Sumpah laknat. Itu dia punya sirah ataupun skrip sumpah laknat tersebut. Nak bagi tahu kalau benda tak betul, jangan suka-suka kita menuduh orang. Jangan suka-suka kita meletakkan sesuatu kerana apa? Laknat Allah akan jatuh pada diri kita.
Tapi orang yang putus silaturahim ni macam tak ada rasa bersalah pun. Kan? Dia rasa seronok lagi ada. Biar dia orang tahu siapa Mak Ngah ni. Macam tu kan. Dia rasa puas hati pula bila dia putuskan silaturahim. Ini sebab apa? Ada dekat sebelah kiri dan kanan ni general setan. Dia duk mengapi-ngapikan. Biar dia orang tahu. Konon kan. Apa langit tu tinggi ke rendah ke? Biar dia tahu sekarang ni. Sebenarnya ibu-ibu kita sedang diperdaya oleh syaitan. Ketika kita baca Quran, Allah mengingatkan kita, betul tak? Quran itu mengingatkan kita. Hoi orang-orang yang putuskan silaturahim, kamu tak takut ke dengan laknat Allah? Kamu tahu, kalau kamu putuskan silaturahim ini, kamu menjemput laknat Allah kepada diri kamu, ya Allah. Yang mana maksud laknat ini? Ibu-ibu boleh tulis, maksud laknat ialah jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah. Allahu Akbar. Orang kalau tak ada rahmat Allah, ibu-ibu, habislah. Rahmat Allah ni, yang dikatakan rahmat Allah ni adalah apa? Jauh dari syurga Allah. Kerana tiada orang yang boleh masuk syurga dengan amalan dia. Tapi dia masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab amalan kita terlalu sedikit, amalan kita terlalu Allahu Akbar, kurangnya lagi banyaklah daripada beratnya, ibu-ibu. Jadi kita ni layak untuk masuk syurga apa? Kerana bukan amalan kita. Sebab rahmat Allah bersama dengan kita. Ya Allah, Allahumma arhamna. Ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Orang yang dapat rahmat Allah dalam dunia ni tenang. Dapat rahmat Allah dalam dunia ni senang. Dapat rahmat Allah di akhirat kelak, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. So putus silaturahim, jauh dari rahmat Allah, that's mean jauh dari syurga Allah. Na'udzubillah min zalik. Allah tambah lagi. Bukan sekadar jauh dari syurga. Bukan sekadar jauh dari rahmat Allah. Fa'asammahum summun. Kita baca dalam surah Al-Baqarah, summun bukmun umyun. Ingat tak? Apa maksud sum? Sum tu maksudnya Allah menghilangkan pendengaran kita, menulikan pendengaran kita. Dalam bahasa lain, pekak. Kemudian, wa'a'ma. A'ma, dia pada cacat pada mata, penglihatan. Itu a'ma, ummun. Okay? Wa'a'ma absarahum, dan dibutakan mata mereka. Ibu-ibu, dahlah tak masuk syurga, tapi duduk dalam neraka, duduk dalam keadaan orang yang pekak dan buta. Maksudnya azabnya itu bukan sekadar menyakitkan, tapi azabnya menghinakan. Di sinilah beza azabun alim dengan azabun muhin. Azabun alim, alif, lam, ya, mim. Azabun alim maksudnya azab yang menyakitkan. Alam ni sakit, ibu-ibu. Aduh, sakit. Dalam bahasa Arab dia kata maujud alam, sakit. Jadi azab yang apa? Azab yang menyakitkan. Neraka itu dia ada azab yang sangat memedihkan, menyakitkan sehingga ke tulang kita, ibu-ibu. Ya Allah, api yang panas tersebut, panas yang menyakitkan. Dan plus lagi untuk dosa orang yang lakukan, iaitu dosa memutuskan silaturahim, dia ada azab yang menghinakan, muhin. Macam mana muhin? Eja dia mim, ha, ya, nun. Azabun muhin, iaitu azab yang menghinakan. Duduk dalam neraka. Macam mana orang yang dekat atas muka bumi ni, kalau orang tu buta dengan pekak, ibu-ibu, orang akan pandang macam pandang buta, pekak kan. Orang pandang rendah lah. Dan dia direndahkan oleh Allah di tempat yang kekal abadi. Untuk apa? Menghinakan dia. Dia pun tanya, ya Allah, kenapa kat dunia dulu aku nampak? Kat dunia dulu aku tak pekak.
Tapi sekarang aku pekak. Sekarang aku buta. Kenapa? Kamu telah melanggar sesuatu yang telah Allah letakkan sebagai perkara yang kamu kena hadar. Kamu kena hati-hati, iaitu dosa memutuskan silaturahim. Ibu-ibu rasa-rasalah selepas kita dah tadabbur dua ayat ini, surah An-Nisa ayat 1 dan surah Muhammad ayat 22 dan 23, rasa-rasa lepas kita keluar daripada Dewan Solat Utama ni, rasa-rasa nak telefon tak orang yang kita bermusuhan. Kak Ya, saya minta maaf lah Kak Ya. Saya, yang salah-salah tu saya lah semua. Tak apa ibu-ibu, kita mengalah. Kita hantar mesej kan. Yang salah, yang lama, yang dahulu tu kita buang lah. Yang keruh tu kita buang lah. Kita nak menghubungkan silaturahim. Tapi dia balas kan, aku memang dah lama dah nak engkau minta maaf dengan aku. Aku bukan nak engkau minta maaf je dengan aku. Aku nak kau sujud kat kaki aku. Ya Allah. Yang dia pun kan. Sebab apa? Dia tak datang dekat tazkirah hari ni, ibu-ibu. Aidilfitri hubungkan silaturahim. Kalau dia datang, dia pasti tak cakap macam tu. Tak apalah. Dia kata, aku takkan maafkan kau sampai bila-bila. Kita yang telah cuba untuk menghubungkan silaturahim ibu-ibu, kita tidak dikira sebagai orang yang memutuskan silaturahim. Itu berita gembiranya. Walaupun dia nampak macam tak berhubung kan, tapi kita yang cuba untuk menghubungkan, kita dah, okay, bye-bye neraka. Macam tu. Kita boleh say goodbye to neraka. Sebab apa? Kita tak buat ni ayat 22 punya peringatan ini. InsyaAllah. Dan kita kena ingat bahawa segala yang Allah bagi ini adalah untuk Allah uji kita. Bukan yang baik je Allah uji. Yang buruk pun Allah nak tengok kita macam mana kita punya sabar. Bagaimana cara kita nak reaksi, kita nak respon dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Ambil Quran ibu-ibu. Al-Quran adalah penyelesai kepada segala masalah. Tinggal lagi di mana kita cuba untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusi kehidupan itu ada di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah itu yang kita cuba untuk sama-sama bincangkan pada hari ini. Kita ada lebih kurang 5 minit. Boleh tak kalau saya buka sedikit ruang untuk soal jawab? Boleh? Boleh ya? Sila puan kita. Ada mic ke? Yang ni saya tak tahu boleh hidup ke? Jadi sahabat-sahabat lain boleh dengar juga. Bismillah, bismillah. Dia panjang tapi saya tak dengar. Okay, tak apa. Sila ibu kita. Apa bentuk maksiat dalam? Oh, okey. Tafsir maksiat. Baik. Pada ayat tadi tu ke? Pada ayat 22 tu? Ataupun secara dalam Islam keseluruhannya? Baik. Soalan pada puan kita, puan apa namanya? Hajar. Oh, Puan Hajar. Masya Allah. Puan Hajar, apakah bentuk ataupun tafsiran maksiat di dalam Islam ini? Maksiat ialah asal daripada perkataan asa. Asa ini iaitu menyalahi. Dia tidak sama menyalahi dengan apa yang disuruh. Maksudnya apabila seseorang itu Allah kata, contoh Allah kata salat tapi dia meninggalkan salat, maka sebenarnya dia sudah bermaksiat, iaitu apa? Dia melanggar, menyalahi apa yang Allah suruh. Itu secara basicnya. Namun sekiranya kalau kita taksiskan lagi, kita khususkan lagi, ada dosa yang bukan sekadar dia maksiat tetapi dia sudah menjadi mungkar, iaitu perkara yang mana dia mengundang kemurkaan Allah. Ya, contoh macam solat tadi, dia bukan sahaja dia maksiat, dia tidak patuh kepada taat apa yang Allah suruh lakukan, tetapi dia mengundang kemurkaan Allah. Ya, contohnya seorang yang meninggalkan solat, orang yang melakukan zina, mengambil riba, yang ini mengundang kemurkaan Allah. So dia akan lebih lagi pada itu. Dan ada juga di sana ya bentuk-bentuk maksiat tadi yang diklasifikasikan sebagai dosa besar.
ataupun sebagai dosa kecil. Yang mana dosa kecil, beza di antara dosa kecil dan dosa besar, kedua-duanya maksiat, iaitu yang tidak taatlah, menyalahi apa yang Allah suruh. Cuma bezanya dosa kecil, dia tidak ada hukuman yang Allah telah sebutkan daripada Al-Quran ataupun hadis. Ya, tapi kalau dosa besar, sesuatu yang Allah dah sebut dah, dia punya akibat dia. Contohnya, kalau orang itu berzina, dia ini mesti direjam sampai mati. Di dalam hadis dan di dalam Al-Quran, orang yang berzina mesti untuk orang yang sudah berkahwin. Kalau yang belum berkahwin mesti dipukul sebanyak 100 kali sebatan. Yang ini mesti dilakukan. Maka perbuatan tersebut dikira sebagai dosa besar. Dosa kecil, istighfar, solat, wudu, dia boleh mengkafarah dosa kecil kita. Tapi dosa besar, kena taubat. Dosa besar, kena minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Menjawab ke soalan saya Puan Hajar ya? Soalan Puan Hajar ya. Okey, insya-Allah saya kalau baik, saya ada satu soalan daripada FB live yang kita buat ni. Yang ni akan di record dan akan dimasukkan kemudian dalam FB dan dalam YouTube. Dalam FB saya boleh cari Ustazah Nurul Hidayah kalau ingin menonton semula. Sekarang kita ada 35 mata yang bersama dengan kita. Dan soalan daripada Puan Zawiyah Zainuddin, kalau sudah memaafkan tapi bukan mudah untuk melupakan, macam mana tu Ustazah? Forgive but not forget. Okay, kita dah maaf dah, orang kata okeylah, kosong-kosong lah, tapi selagi tengok muka dia tu, ya Allah, terbayang kan, maksudnya masih lagi ada di dalam minda ataupun dalam hati. Baik, sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kaedah kami muatkan di dalam buku Izz Tadabbur. Hadis boleh ambilkan satu buku Izz Tadabbur. Ada satu kaedah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam Al-Quran. Ya. Subhanallah, sangat besar kaedah ini. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita bersihkan, maafkan apa sahaja yang orang lakukan kepada kita yang sebelum pada ni, semua maafkan. Dan apa maksud maaf tadi tu? Maksud maaf bukan sekadar maaf, tetapi maksudnya maaf dan melupakan. Kalau masih lagi belum lupa, maksudnya masih lagi ada sedikit, ya, dia masih lagi teringat kepada apa yang dibuat, ataupun dosa ataupun kekeruhan itu masih lagi duduk di dalam hati kita. Maka kita kena cuba untuk bersihkan sebersih-bersihnya, sebagaimana Allah Subhanahu Taala mengampunkan dosa seseorang yang masuk Islam, betul tak? Dia kafir dan kemudian bila dia masuk Islam, Allah bersihkan segala amalan dia. Amalan buruk dia waktu dia bukan Islam tu, Allah bersihkan semua ni. Tak ada sedikit pun Allah tinggalkan sebagai satu dosa yang dia bawa. Bersih sungguhlah. Dan begitulah juga kita kena mencontohi fa'fu anhum. Mesti kita kena ampunkan, ya, kita kena bersihkan segala yang telah Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita, ujian tersebut bersihkan, kita jangan lagi ingat. Caranya bagaimana? Boleh kita cuba untuk letakkan hati kita ini sebagaimana kita tidak pernah berkenalan dengan dia, ataupun kita tidak pernah ada rekod yang buruk pada diri dia. Jadi kita maafkan dia dan lupakan. InsyaAllah dia sebenarnya akan mengundang kebahagiaan pada diri kita lah. Kita sendiri yang akan rasa selesa dan seronok. Okey, saya rasa sekadar itu di dalam soalan ni. Kalau ada lagi soalan daripada ibu-ibu di dalam Dewan Solat Utama Masjid Al-Mukhlisin, sila Puan.
Uh-uh. Uh-uh. Takut teringat balik bila kita jumpa dengan dia. Oh, okey, faham. Kita menjauh untuk mengelakkan. Baik, faham. Ah. Okey, baik. Alhamdulillah, soalan yang bagus. Saya pun tak tersebut tadi daripada awal tadi. Bila kita sebut tentang silaturahim, dia ada lawan dia ibu-ibu, iaitu silaturahim versus ukhuwah. Okey, silaturahim versus ukhuwah. Silaturahim hanya terpakai kepada orang yang ada kaitan silaturahim sahaja. Ada kaitan darah. Yang tadilah 5-5 ataupun 4-4 sudut tadi. Tapi bila ukhuwah, dia selain daripada yang silaturahim. Maksud dia, ukhuwah ini iaitu persaudaraan, dia akan boleh menjadi ukhuwah dengan kawan, kawan satu kerja, kawan satu sekolah, kawan satu kelas, ataupun jiran, ya, dia boleh jadi ukhuwah. Dia tak ada kaitan darah tapi dia kaitan ukhuwah. Dalam memutuskan ukhuwah, dia tidak seberat dalam memutuskan silaturahim. Okey? So yang tu kena nampak perbezaan dia. Kerana bila kalau dalam masyarakat kita, bila sebut silaturahim, dia faham umum lah. So kawan pun kira silaturahim. Tapi sebab bila kita nak kembali kepada agama, sebab benda ni ada dia punya akibat dia. So bila ada akibat dia, yang silaturahim dia lebih berat, yang ukhuwah ni lebih ringan lah. Tapi kita tak boleh juga bermusuh dengan seseorang yang mana lebih tak bercakap dengan dia lebih daripada 3 hari. Yang ini adalah suatu perkara yang kita kena letak di antara ukhuwah kita dengan kawan-kawan kita. Yang mana kita tak berhubung dengan dia, basic dia mesti kena ada permusuhan. Bukan yang tak sempat tadi tu. Basicnya memang kita bergaduh. Berapa lama dah? Bukan 3 hari saja. 3 tahun dah. So lagi tak boleh. So kita tidak bertegur sapa dengan dia kalau kerana jauh, kerana tidak sempat, kerana halangan yang lain, itu tak apa. Itu tidak dikira sebagai seorang yang cuba menjauhkan diri. Tetapi kalau kerana pergaduhan, permusuhan, kan, blok habis dah semua nombor dia. Ada orang kadang-kadang bukan blok nombor kawan, nombor isteri pun dia blok. Saya tak tahu yang ni jenis manusia apa kan. Nombor isteri pun dia blok. Yang ni jangan main-main. Saya pernah lah dulu kan. Ni bocor rahsia sikit. Gaduh. Masa mula-mula kahwin lah kan. Orang kata muda remaja lagi kan. Blok nombor ustaz ni kan. Ustaz punya marah, dia kata, dia bukan kawan tau, dia suami. Tak boleh blok nombor suami isteri. Yang ni memang pantang larang dalam keluarga. Tak boleh blok. Okay? Jadi kalau dalam adik-beradik tak apa. Kalau kita rasa marah, baksa manusia kan, kita marah sekejap, ambil masa dan kemudian pujuk balik hati kita, sambung balik dan kita jadi friend balik. Tapi kalau kita tengok tadi keadaan macam puan kata, kita memaafkan tapi kita menjarakkan diri kita untuk mengelak daripada perkara yang sama berulang kembali. Itu adalah orang yang bijak pada saya. Ini adalah smart Muslim. Dia cuba mencari jalan tengah daripada tak nak jadi musuh. Dia nak maaf, tapi dia tak nak, takut, dia berhati-hati untuk musibah akan datang. Ini Muslim yang bagus. Kerana Muslim yang hebat, yang bijak ialah Muslim yang tidak jatuh di dalam lubang yang sama. Dia tahu dah. Benda tu kalau tak jaga-jaga, contohlah orang yang sama pinjam duit kita, orang yang sama juga tak pulang duit kita. Kali pertama pun dah nak bergaduh dah ni, sampai nak masam muka, akhirnya dia pulang juga. Kali ketiga nak bagi pinjam lagi tak? Lebih baik tak payah bagi pinjam, betul tak? Sebab apa? Nanti memutuskan silaturahim, memutuskan ukhuwah. Maka langkah bijak kita, dengan dia ni, aku kalau nak bagi apa yang ada. Tapi pinjam, tak nak. Sebab apa? Buat bergaduh. So, Muslim yang baik ialah Muslim yang kenal, recognize satu benda dia tu apa yang baik, apa yang tak baik, dan dia bukan memutuskan, dia masih lagi mungkin sekali-sekala datang rumah,
Mungkin sekali-sekala, tapi jarak tu nampak. Jarak tu ada. Tapi dia bermusuh? Tidak. Dia bukan bermusuh. Dia adalah orang yang mengambil jarak ataupun langkah berhati-hati, yang ini tidak dikira sebagai orang yang memutuskan silaturahim. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Puan apa tadi? Puan Maisarah? Kamisa, Puan Kamisa, Masya Allah. Kamis dan Kamisa. Macam tu. Okey, dan saya rasa sekadar itu, ya. Hari ini kita punya kuliah bersama dengan Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai dan juga pihak Jawi yang turut menaja pada hari ini, dan mudah-mudahan perbicaraan pada hari ini memberikan suatu ruang untuk kita terus menyambung lagi ukhuwah kita. Ada berbaki lagi hari di dalam Syawal ini untuk kita merapatkan silaturahim di antara ahli keluarga kita. Ibu-ibu, insya-Allah hari ini saya ada sedikitlah daripada